Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kalau ada siapa-siapa yang dah masuk live video ni, boleh tak tolong share jelas ke tak suara saya, sebab saya berada kat luar sekarang ni. Just komen je dekat ruangan komen tu, clear ke tak suara saya. Okay, saya rasa clear kot. Okay, jelas. Thanks. Thanks Hafizi, thanks. Okay, so petang ni saya nak kongsi sikit tentang apa saya cakap tadi? Okay, saya nak cakap pasal triggered dengan anxiety apabila kita buka media sosial, sebab saya terpanggil untuk nak kupas isu ni sebab dalam bulan ni ataupun rasanya macam pas 2-3 weeks lah, saya dapat banyak question daripada kawan-kawan mana yang luahkan kata macam triggered dengan cerita-cerita dalam Facebook ni. Cerita-cerita macam apa yang baru ni yang dia tanya, yang bunuh apa isteri, anak-anak okey. Dan mungkin ada beberapa story lagi lah. So saya terima quite a lot juga soalan yang sama, yang mana kawan-kawan kita mengalami keresahan, rasa takut semula, rasa gelisah bila you start baca cerita-cerita macam tu. Okay, so cuma ada beberapa yang ada juga yang sampai tanya saya, perlu ke nak tutup media sosial, sebab apa dia macam mengganggu dia punya live dia lah bila dah terbaca artikel-artikel yang menakutkan tu. Dan tapi ada yang tak boleh nak tutup media sosial sebabnya itu adalah platform dia untuk nak berniaga, kan. So ada juga yang tanya dia punya sebelum ni dah okey, ada juga yang tanya soalan sebelum ni dah okey, tapi bila dia terbaca kisah yang menakutkan dalam Facebook, so dia dah jadi semula, dia rasa tak okey, rasa tak tenang, gelisah semula lah. Okey, so saya faham keadaan ni sebab saya pun dulu pun macam tu jugalah, macam you all yang kita suka nak baca artikel-artikel macam tu kat media sosial, kan, saja nak mengisi masa untuk baca-baca cerita macam tu. Tapi mungkin apa yang saya boleh kongsikan kat sini lah, you kena faham bila you baca artikel-artikel macam tu, of course you akan takut, you akan takut, you akan rasa macam keadaan tu akan berlaku dekat diri you, kan. Macam contoh yang baru-baru ni yang pasal apa tu, pasal yang bunuh-bunuh kan, you akan rasa macam macam mana kalau benda tu berlaku dekat diri kita, macam mana kalau benda tu berlaku kat family kita. Takutlah kalau satu hari kita pun jadi mental sampai jadi macam nak mencederakan orang, ataupun sampai bunuh keluarga kita sendiri, ataupun orang sekeliling kita yang sakit yang bunuh kita. So kita akan terfikir benda-benda macam tu. Saya faham, okay. Cuma saya nak you all tahu dulu, before saya kongsikan macam mana cara nak atasi keadaan ni, saya nak kongsikan dulu apa punca yang membuatkan you all ni terbaca cerita-cerita macam tu, kan. Kita kena tahu dulu apa punca dia. Bila kita dah tahu apa punca dia, barulah kita boleh nak untuk mengatasi keadaan tersebut. Okay, so antara punca yang membuatkan kita ni terpanggil untuk nak baca cerita-cerita yang menakutkan dalam Facebook, pertama adalah disebabkan kita orang-orang anxiety kebanyakannya memang mempunyai kecenderungan untuk memikirkan hal-hal masa depan, masa hadapan. So orang-orang anxiety sangat cenderung untuk berfikir ke hadapan, untuk fikir benda yang belum jadi, benda masa depan. Contoh macam bila dia dah terbaca artikel-artikel macam tu dalam media sosial, dia akan terfikir, macam mana kalau aku yang gila nanti, macam mana kalau pasangan aku yang sakit ni, dia pula yang attack aku nanti, apa jadi kalau dalam kehidupan aku nanti, macam mana kalau aku pula yang sakit kronik ke nanti, macam mana akan datang hidup aku nanti. See, benda-benda yang belum pasti, benda-benda yang akan datang, yang nanti-nanti tu yang kita akan cenderung fikir. Okay, so itu adalah keadaan yang biasa orang-orang anxiety alami. Memang kita suka fikir yang ke depan, ke hadapan. Okay, kita suka fikir benda yang belum jadi dan kita rasa benda tu akan jadi pada kita.
Itu antara punca dia lah. Kita ada kecenderungan untuk memikir hal depan. Kalau orang-orang yang kemurungan, kebiasaannya dia banyak pegang kepada kisah-kisah lampau, kisah-kisah yang lama, yang lepas-lepas. Okay? Ada kelukaan di hati, luka-luka batin, ada yang rasa macam trauma masa lampau, perkara-perkara lampau masa-masa lalu yang dia belum dapat lepaskan, jadi mungkin berlaku kemurungan. Tapi untuk orang anxiety, kecenderungannya adalah hal-hal masa depan, hal-hal yang belum nampak, belum jadi, belum pasti. Itu adalah kecenderungan orang anxiety. So kena tahu, punca orang-orang anxiety adalah dia suka fikirkan hal-hal yang ke depan. Jadi sebab itulah membuatkan dia rasa macam bila dia terbaca je benda tu, dia jadi triggered, sampaikan dia rasa benda tu akan jadi pada diri dia pada masa depan. Okey. Punca yang kedua adalah orang-orang anxiety ni memang mempunyai curiosity yang sangat tinggi. You all memang sangat-sangat nak ambil tahu apa jadi pada orang ni, apa jadi pada keadaan aku. You all sangat-sangat cenderung untuk nak tahu. Curiosity tu sangat tinggi lah. Sebab itu bila curiosity sangat tinggi, apa benda yang muncul dalam media sosial, you nak baca, you nak tahu. Sebab apa? Kecenderungan yang sangat tinggi. Ada keinginan yang sangat kuat, nak tahu sangat ni kenapa. Sebab itu you baca benda tu. Okay, so dah tahu puncanya kan. Pertama, sebab memang kecenderungan kita suka fikirkan hal masa depan, kita risau benda-benda yang akan datang. Dan kedua juga, kita sebab ada curiosity yang sangat tinggi, keinginan yang sangat kuat untuk nak mengetahui sesuatu perkara tu. So dah tahu punca. Okay, bila kita dah tahu punca tu, kita kena tahu macam mana nak mengatasi keadaan tersebut lah. So bila kita nak mengatasi keadaan tersebut, daripada kita triggered dengan kisah-kisah dalam media sosial, pertama yang saya kata tadi, kita kena berbalik pada punca. Dah tahu punca, kita tahu macam mana overcome. Punca yang pertama yang saya katakan tadi, kita fikir hal masa depan, betul tak? Okey, so macam mana nak mengatasi keadaan ni? Pertama, apabila you dah terbaca cerita-cerita macam tu, saya selalu ajar kawan-kawan, saya selalu kongsikan kawan-kawan, antara teknik dia adalah untuk kita belajar live at the present moment. Live at the present moment. Okey, itu adalah satu teknik ataupun kaedah ataupun lifestyle yang sangat-sangat memberi nikmat yang sangat besar. Okey, sebab apabila you terlampau fikir hal masa depan, benda tu belum jadi. Dan kebanyakannya 99% yang you fikirkan pasal hal masa depan tu, sebenarnya yang buruk-buruk tu tak jadi pun sebenarnya. Dan jangan memikirkan hal masa lampau, sebab benda yang lampau tu dah lepas. Jadi ajar diri kita untuk hidup pada saat ini, pada setiap saat. Maksudnya, sekarang ni apa yang you tengah buat? You sedang dengar apa yang saya kongsikan dalam live video. So you kena enjoy apa yang you sedang dengar ni. This is what I call live at the present moment. Hiduplah dari saat ke saat. Bila you hidup dari saat ke saat, you akan menghayati kehidupan you. You akan cuba menikmati kehidupan you. Contoh, live at the present moment tak semestinya macam you kena duduk diam, you kena merenung balik ke dalam diri. Itu pun boleh. Tapi biasakan untuk live at the present moment pada setiap benda yang you lakukan. Contoh macam ni, saya tengah minum, okey? Tengah minum. Cuba masa you tengah minum tu, you hayati dia punya rasa. Dan apa yang masuk dalam tekak you. Macam mana air tu turun sejuk, masuk kat dalam dada you, terus ke perut. So, this is what I call live at the present moment, each and every second. Okey, ataupun contoh you sedang melihat sesuatu, you lihat pemandangan, you lihat di hadapan contohnya. Okey, you tengok, you melihat pokok, okey, you lihat langit, you lihat kenderaan ni, you lihat keadaan-keadaan ni, okey, you bawa dalam you punya kesedaran. Okey, you bawa dalam kesedaran you. Okey, lihat saja. This is what we call as live at the present moment. You bawa diri you pada saat ini. Apa yang you sedang buat waktu ni, itulah you akan perlu bawa pada saat ini. Contoh, kalau you sedang memasak, masa you memasak tu, you betul-betul bawa kesedaran you masih tengah masak. Apa yang sedang masak, apa yang macam mana you tengok gerak langkah, gerak ke tangan you, kacau lauk tu, macam mana you potong bawang tu, macam mana you dah lepas masak, you tutup kuali tu. Live at the present moment. Itulah dia yang kita kena didik diri kita untuk belajar live at the present moment. Nikmati, hayati kehidupan saat ke saat.
Okay, sama juga kalau you jenis suka makeup. Bila you makeup, you tengok wajah you dekat cermin, cuba you hayati makeup tu, macam mana you lukis kening you, macam mana you pakaikan lipstick, you hayati benda tu. Tengok muka wajah you betul-betul dalam cermin. This is what we call as live at the present moment. Okay. Thank you. Okay. Awak punya mana? Awak punya mana? Yang beef mana? This one. Okay, thanks. Okay, thanks. This is beef. Okay. Lepas tu, itulah maksudnya live at the present moment. Sebab orang-orang anxiety ni, dia punya kecenderungan dia memang dia selalu nak fikir masa-masa hadapan, masa-masa yang akan datang. Macam mana kalau aku sakit? Macam mana kalau aku mati dulu? Macam mana kalau aku mati awal? Apa jadi dengan anak-anak aku? Apa jadi dengan pasangan aku? Apa jadi dengan keluarga aku? Macam mana kalau benda tu berlaku kat aku? Contoh macam tu. Jadi, untuk kita nak mendidik diri kita supaya tidak attach dengan hal-hal masa hadapan adalah untuk mengajar diri kita live at this present moment. Okay, so bila you mendengar live video saya ni, hayati dan lihat, you melihat dalam you sedar dengan apa yang you sedang buat, you sedar apa yang you sedang lihat, you sedar apa yang you sedang pegang, you sedar apa yang you sedang rasa. This is live at the present moment. Okay, so itu lebih deeper lah. Tapi kalau you nak tahu dan benda tu kena maybe kalau nak deeper lagi tu kena ada satu topik lain yang lebih ni lah, macam ni kita nak live at the present moment. Tapi itu yang macam mana kita nak atasi keadaan-keadaan di mana untuk kita nak mengatasi punca pertama, iaitu orang anxiety dia cenderung untuk fikir masa depan, adalah dengan cara live at the present moment. Kenapa saya kongsikan benda ni? Sebab this is what I experience, this is what I practice. Dulu masa saya mengamalkan live at the present moment dia, setiap saat saya akan cuba hayati kehidupan saya. Jadi saat ke saat. Okey? Sampaikan apabila saya dalam toilet pun saya menghayati air yang jatuh ke atas badan. Okey, bila kita mandi air jatuh, ataupun bila kita mandi tu, bila kita duduk gosok gigi, kita hayati setiap pergerakan kita buat. So bila saya mengamalkan benda macam tu, saya perasan otak saya dah mula berkurangan fikir tentang benda-benda yang berhadapan ataupun benda-benda yang lepas, dah berkurang. Sampaikan satu waktu tu, bila saya masuk bilik air, saya baru terperasan macam aku dah tak fikir apa-apa. Dah tak ada fikir pasal hal-hal yang menakutkan, dosa kisah dah tak ada. So benda ni memerlukan praktis. Nanti lama-lama you akan perasan, you akan dapat rasa nikmat tu. So please belajar live at the present moment. You akan nampak nikmat tu macam mana. Okay, alright, itu yang pertama tadi. Puncanya adalah seorang anxiety akan cenderung untuk fikir ke depan. Jadi untuk nak mengatasi dia adalah belajar live at the present moment. Kedua, orang anxiety tadi saya kata puncanya adalah dia cenderung untuk nak ada curiosity yang tinggi, okay, keinginan yang kuat. So bagaimana nak mengatasi dia adalah untuk kita bawa kecenderungan kita tu pada keadaan yang lebih positif, ya, kepada benda yang lebih baik. Maksudnya macam mana? Apabila orang-orang anxiety cenderung untuk nak mengetahui hal-hal yang negatif tu, sebenarnya kita ada pilihan untuk cenderung cari keinginan yang lebih positif. Maksudnya untuk kita mengalihkan kecenderungan kita tu kepada hal yang lebih baik. Kadang-kadang kita kena duduk baik-baik, muhasabah diri. Kenapa kita ni suka sangat nak ambil tahu hal kehidupan orang? Yang itu, kita ni cenderung sangat nak ambil tahu hal kehidupan orang. Apa jadi dengan orang tu Lepas tu apa jadi dengan dia lepas dia masuk hospital tu, lepas tu dia sakit teruk ke? Lepas dia dah keluar hospital ke? Contoh macam tu. Ataupun lepas orang tu dia diagnose, macam mana keadaan dia? Fasa berapa? Kanser ke apa ke? You see, kita ni banyak sangat. Okay, thanks. Kita ni banyak sangat nak ambil tahu hal kehidupan orang sampai kita tak perasan. Waalaikumsalam Cik Nazrul. Loret, hi my mentor. Hi. Okay, so kita ni tak perasan. Kita selalu sangat nak ambil tahu hal kehidupan orang. Tapi pernah tak kita ambil tahu hal kehidupan kita? Kita nak tahu je apa jadi dengan orang. Apa jadi dengan orang tu, yang macam mana kehidupan dia orang tu sakit, apa jadi dengan keadaan dia lepas tu makin teruk tak sakit dia? Ke dah mati? Kenapa dia masuk hospital You see, sebenarnya kadang-kadang cuba kita fikir, betul ke kita care pasal orang? Ke sebenarnya kita tahu tu, ke kita nak tahu pasal kehidupan orang tu sebab kita nak tengok adakah penghujung nasib orang tu baik atau buruk? Cuba muhasabah balik, renung balik. Aku ni sebenarnya sibuk pasal hal orang ni kenapa? Adakah aku sibuk pasal kehidupan orang ni sebab nak jadikan satu inspirasi, ataupun sebenarnya aku nak tengok penghujung kehidupan dia tu baik atau buruk? Kenapa kita nak beritahu pasal kehidupan orang? So, bermaksud apabila you baca artikel-artikel macam tu, okay, you baca artikel-artikel macam tu, you sebenarnya nak tahu apa kehidupan dia.
You nak tahu apa yang jadi dengan kehidupan dia. Yang jadi masalah apabila you baca kehidupan orang tu, you bawa dalam kehidupan you pula. You rasa macam benda tu akan berlaku kat diri you. Kalau you baca saja, okey, tanpa membawa perasaan, tak apa. Tapi bila you baca, you rasa macam, oh, benda ni akan jadi kat aku. Kat situlah yang kena overcome balik. Okey, so apabila you mempunyai keinginan yang kuat, jadi apa yang saya nak cakap adalah keinginan yang kuat tu bagus, curiosity tu bagus, tapi jangan curious sangat dengan kehidupan orang. You better you curious dengan diri you sendiri. Maksud saya adalah, apa salahnya sekarang ni bila you mempunyai curiosity yang sangat tinggi, why not you cari sesuatu perkara, sesuatu ilmu yang you boleh channelkan benda tu untuk diri you balik. Maksudnya macam ni. Okay, thanks. Maksudnya macam ni. Air belum order. Kalau kau nak makan ni, kau makan dulu. Air belum order. Air kau belum order. Okay, maksudnya macam ni. Alang-alang kita ni memang ada curiosity yang sangat tinggi. Kenapa kita tak ada keinginan yang kuat untuk nak tahu benda yang lebih baik? Contoh, aku rasa macam mana orang tu boleh sembuh? Aku nak tahu macam mana boleh sembuh. Macam mana suatu baju tu dibuat? Aku nak belajar cara jahit. Macam mana nak masak dengan sedap? Aku nak belajar cara masak. Macam mana nak bisnes? Aku nak cari ilmu bisnes. Macam mana nak jadi penulis yang baik? Aku nak belajar cara nak menulis. Contoh macam tu. So, curiosity tu yang sangat tinggi tu channelkan kepada perkara yang lebih baik. Kita memang curious, kita nak tahu, tapi apa salahnya kita ambil tahu benda yang lebih baik untuk diri kita. At least benda tu something improve untuk diri kita. Lebih menambahkan potensi kita, lebih meningkatkan kemahiran kita, meningkatkan kita punya kesedaran, meningkatkan pengalaman, meningkatkan kita punya awareness. Itu lebih baik daripada kita ambil tahu hal kehidupan orang. So, keinginan yang kuat bagus. Itu adalah satu sifat yang bagus sebenarnya. Kita ada curiosity macam kenapa macam itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi apabila kita ada keinginan yang kuat untuk nak mengetahui hal kehidupan orang lain, sehinggakan membuatkan kita down, yang itu you kena stop. Okay, kalau you ambil tahu cerita hal orang membuatkan you lebih down, berhenti. Tapi kalau you ambil tahu cerita hal orang tapi membuatkan you lebih terinspirasi, you rasa macam lebih bersemangat, you teruskan. Okay, dan sebaik-baiknya bila you ada keinginan yang kuat, you kena cari ruang ilmu yang boleh alihkan keinginan yang kuat itu untuk belajar satu benda yang baru. This is penting. Okay, cari ilmu yang baru. Ada keinginan yang kuat pada benda yang baru. Okay, ada keinginan yang kuat untuk belajar benda baru. Alright, so itu atasi. Mengatasi yang pertama adalah you kena belajar live at the present moment. Kedua adalah salurkan you punya keinginan yang kuat tu, curiosity tu, pada nak tahu macam mana aku nak perbaiki diri aku, untuk nak tahu macam mana aku nak rawat diri aku, untuk nak tahu macam mana aku nak tambahkan kemahiran aku, untuk nak tahu macam mana nak tambahkan keuntungan dalam bisnes aku. Contoh macam tu. Itu dia macam cara nak atasi. Tapi bila you dah okay, side note lagi saya nak tambah. Side note lagi. So, 2 cara nak atasi. Yang ketiga side note saya nak tambah adalah cara nak mengatasi daripada you triggered dengan anxiety, you triggered dengan cerita-cerita dalam media sosial adalah you kena sedar siapa yang buat pilihan untuk nak klik artikel tu. Siapa yang buat pilihan? Bila you tekan jari you untuk klik artikel tu, seorang bapa membunuh anaknya, contoh siapa yang buatkan you klik? Adakah orang lain yang tolak jari you untuk klik? Adakah family you yang tolak jari you untuk klik artikel tu? Tak, kita sendiri. Jadi hidup ni sebenarnya ada pilihan. Apa yang kita pilih? Kita nak pilih apa? Nak terus baca. Kalau you nak baca, boleh, tak ada masalah. Tapi you kena tahulah level you macam mana you baca tu, adakah you boleh terserap dengan cerita tu. Kalau you tahu you memang kalah dengan cerita-cerita tu, you boleh buat pilihan untuk tidak meneruskan klik button tu. Jangan klik button tu, baca cerita-cerita yang menakutkan. Tolong jangan tambahkan lagi ketakutan dalam kehidupan kita, sebab sekeliling kita sekarang ni dah banyak benda dah menakutkan. Jadi kenapa you baca media sosial, you klik button tu? It's about a choice. Kita ada pilihan. So jangan klik. Andai kata you dah klik, you dah terklik dah you baca tajuk, you klik, dah terpapar artikel tu, you masih ada pilihan lagi untuk klik pangkah, betul tak? Tapi kenapa you buat pilihan untuk teruskan baca lagi? Okay? Again, it's about choice. And then, you dah terbaca benda tu. Okay, you dah terbaca. Tapi you memilih untuk menyerap cerita orang tu masuk dalam kehidupan you. Siapa punya pilihan? Kita juga yang pilih. Jadi kita pilihlah untuk baca tu tanpa membawa emosi. Just baca kosong. Baca, lepas tu okay, ambil iktibar. That's it. Tapi kalau you tak boleh buat macam tu, you belum sampai tahap macam tu nak buat, sebaik-baiknya
kita buat pilihan untuk tidak klik cerita-cerita artikel yang kita nampak tajuk tu yang menakutkan. Tak payah. Pilihan atas tangan kita. Kita kena bijak untuk gunakan media sosial tu. You kena faham Facebook, Instagram, asal-asal Facebook lah, Friendster zaman dulu. Asal-asal media sosial ni dibuat adalah sebenarnya untuk nak bersilaturahim, untuk nak mencari kawan, untuk nak pertemukan orang yang lama, kawan-kawan lama tu semua. Tapi sekarang bila teknologi dah berkembang, media sosial tu dia dijadikan sebagai magazine-magazine ataupun news-news yang menakutkan. So kita yang ada pilihan sama ada kita nak kita yang ada pilihan untuk nak tetapkan apa niat kita menggunakan media sosial. So sebaik-baiknya bila kita gunakan media sosial tu, gunakanlah media sosial tu dalam cara yang lebih baik. Okey, untuk memberi manfaat, kongsikan benda yang berfaedah rather than you klik cerita-cerita orang untuk sekadar kita nak tahu apa jadi dengan kehidupan orang. Okey. Alright, yang itu saya dah bagi tiga tip nak overcome dengan keadaan macam mana nak elak daripada triggered dengan cerita-cerita di dalam media sosial, iaitu pertama, live at the present moment. Kedua, you salurkan you punya curiosity pada benda-benda yang boleh ilmu-ilmu yang boleh memperbaiki diri you balik. Fokus pada dalam diri, fokus pada diri sendiri, jangan fokus pada kehidupan orang. Yang ketiga adalah kita ada pilihan, so buat pilihan yang terbaik untuk diri kita. Kenapa selama ni kita boleh pilih kasut yang terbaik untuk diri kita? Kenapa kita boleh pilih handphone yang terbaik untuk diri kita? Kenapa kita boleh pilih sekolah yang baik untuk anak kita? Kita boleh pilih pakaian yang baik untuk anak-anak kita, boleh pilih pakaian yang baik untuk diri kita. Tapi apabila nak cari ilmu, kita cari ilmu yang sebarang-sebarang. Kita cari ilmu yang tak baik untuk diri kita. Kenapa? Yang lain semua nak terbaik, kan? Kasut nak terbaik untuk kita, beg yang terbaik untuk kita, sanggup beli mahal. Tapi bila makna sentuh pasal bab ilmu saja, kita pilih ilmu yang pengetahuan yang tak sewajarnya untuk diri kita. Kenapa? Kenapa kita pilih yang tak baik untuk kita punya minda? Okey, try, fikir balik. Kenapa? Betul juga kenapa aku selama ni benda-benda baik? Kereta pilih yang baik, rumah pilih yang terbaik, kawasan lokasi yang baik, kan? Nak cari hotel tempat bercuti yang baik-baik. But in terms of kita menggunakan media sosial, kita tak nak pilih yang terbaik. Bila kita nak baca suatu artikel tu, kita pilih cerita-cerita yang buruk. Kenapa? So pilihlah cerita-cerita yang baik untuk diri kita, supaya dapat memberi inspirasi balik pada diri kita. Jadikan semangat dalam kehidupan kita untuk kita terus menikmati kehidupan tu. Okay? Alright, so saya rasa setakat tu je yang saya boleh sharekan. Okay, so kalau ada siapa-siapa kawan-kawan yang mungkin tak apa-apa jelas ke, tak faham apa yang saya kongsikan pada petang ni, you boleh PM saya boleh explain macam mana. Tapi it's about choice. Okay, kita boleh pilih. And then, okay, pada siapa-siapa yang nak join learning and sharing session, pada bulan Julai, 26 Julai ni dah tutup. Okay, saya sebelum ni saya buka untuk 10 orang. Tapi 10 orang tu macam saya tak mampu sebab kesian yang lain-lain tak dapat tanya soalan sebab waktu 1 jam. Jadi apa yang saya buat adalah saya limitkan pada 5 orang. Okay, tapi yang ini dah 6 orang yang daftar, so saya terus close. Jadi kalau siapa yang nak join learning and sharing session secara berkumpulan, you boleh masuk dalam untuk bulan Ogos, 26 Ogos nanti. Sebab saya buat tiap-tiap 26 hari bulan, setiap bulan. Kenapa saya buat platform ni? Supaya kalau kawan-kawan yang sedang menjalani proses pemulihan, you boleh keep track. Okay, you perlukan support untuk nak tanya kat mana saya start, kat mana saya silap. Kita boleh bincang sama-sama. So that group sangat perlu untuk you nak tahu kat mana you start, kat mana you boleh proceed lepas ni. Okay, so ada juga session yang one to one consultation, session yang one to one yang mana you boleh buat secara online ataupun secara bersemuka. Okay, yang itu semua dekat dalam page saya. You boleh klik Google Form. Dalam Google Form tu semua ada detail, so you boleh baca, and apa-apa you tak tahu you boleh PM saya balik. Alright, so anything okay, untuk 26 bulan ni dah tutup. Saya dah maklumkan. Apa lagi? Okay, sebelum tu saya nak tengok apa-apa soalan. Ada tak yang soalan? Tapi langsung tak boleh stres. Kalau stres je mula datang serang. Okey, langsung tak boleh stres. Kalau stres jadinya mula datang serang. Saya faham yang part ni. Langsung tak boleh stres. Macam nak cakap okey, stres ni banyak tau. Cerita dia panjang. Saya rasa saya ada banyak juga cerita pasal stres ni. Tapi cerita dia panjang. Saya tak boleh cerita sekarang sebab nanti saya tak dapat sempat makan. Jadi nantilah insya-Allah kalau ada waktu yang lain, masa yang lain, saya akan kongsikan macam mana kita nak menguruskan stres kita. Okey? Okey, Aisyah Humaira, terbaik berkonsensus, teruskan syariah ilmu guna. InsyaAllah, Alhamdulillah, semoga Allah berikan saya terus kesihatan, kebaikan, untuk kita terus sharekan apa-apa ilmu yang baik, okey? Untuk you all juga, sebab saya, kadang saya memang kesian dengan kawan-kawan kita yang masih lagi struggle nak keluar daripada cycle anxiety. So, you see sebenarnya, based on from my experience,
anxiety tu memang mula-mulanya sangat teruk. Mula-mula tu kita nampak macam teruk, tapi bila kita dah tahu apa tu anxiety, kita dah tahu macam nak manage, kita dah tahu macam mana kita nak uruskan semula benda tu, kita tahu macam mana nak reverse balik, atau kita tahu macam mana nak keluar daripada cycle of anxiety. Okay, so untuk kawan-kawan yang join session ni, terima kasih banyak-banyak. Okay, so please share pada kawan-kawan lain yang memang memerlukan input ni. Pendekkan pasal stress, tak boleh pendek, nantilah next time Anas. Okay, so apa lagi? Okay, so apa-apa salah silap kata-kata saya yang saya sharekan pada petang ni, kalau salah silap saya minta maaf. Kalau mana-mana yang baik you ambil, mana-mana yang tak baik you just tinggalkan. Okay, so teruskan kehidupan, keep moving. Okay, life is so joyful. Okay, so saya doakan pada kawan-kawan yang menonton video ni, yang menonton live video ni, sebelum atau selepas live video ni, you all diberi pemulihan, kesembuhan yang 100%. You all dapat menikmati semua kehidupan yang lebih baik, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.